محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita mewafatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam yang ke-7 Ramadan, kita dihimpunkan di dalam rumahnya yang indah ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang ingin saya sentuh, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia dan Nabi tanya, "Atadruna mal muflis?" "Atadruna mal muflis?" Adakah kamu tahu siapa orang yang muflis? Maka sahabat-sahabat membayangkan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berkaitan dengan dunia. Lalu mereka menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'. Orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang mana dia tidak ada dirham dan tidak ada harta benda. Sahabat membayangkan bahawa soalan Nabi itu berkaitan dengan dunia, sedangkan Nabi berkehendakkan kepada jawapan berkaitan dengan akhirat. Sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami, orang yang tiada duit ringgit dan juga tiada harta benda. Lalu Nabi menjawab, Nabi berkata, innal muflisa min ummati yawmal qiyamah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku pada hari kiamat ialah orang yang datang dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya dan dengan pahala zakatnya. Malangnya bukan pahala baik sahaja yang dibawanya, tetapi dibawa bersamanya dosa. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Malangnya Nabi kata dia datang dengan dosa mencela orang ini, dan kemudiannya menuduh zina orang lain pula. Kemudian dia makan harta orang ini pula. Kemudian dia menumpahkan darah orang ini pula. Kemudian dia memukul orang ini pula. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, fayu'ta hadza min hasanatih, yang seorang ini diberikan segala pahala kebaikannya. yakni orang yang dipukul atau dicela tadi dianugerahkan pahala orang yang memukul atau mencela tadi. Kemudiannya wahadha min hasanatih, orang yang lain pula yang mungkin ditumpahkan darahnya pula, dituduhnya berzina pula, orang ini pula mengambil pahala-pahalanya yang lain.
fa in faniyat hasanatuhu, seandainya telah habislah kebaikan-kebaikan yang dia buat, pahala-pahala itu telah habis diambil oleh orang lain, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, maka ukhidha min khatayahum, dipikulkan kepadanya daripada dosa-dosa mereka, faturihat alaih, dilemparkan dosa-dosa itu ke atasnya, thumma turiha finnar, kemudian dia dilemparkan Allah dalam neraka, wal a'yadzu billahi min zalik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, kita sedang berada dalam bulan yang suci, maka di samping kita memperingatkan kepada jemaah supaya berpuasa dengan sebaik-baik puasa, menambahkan amal ibadah, kita juga ingin mengingatkan kepada jemaah salah satu perkara yang penting, jangan menzalimi orang lain. Jangan buat dosa yang melibatkan orang lain. Saya naik satu kenderaan dengan 2 orang Bangla. Saya naik satu kereta, naik dengan 2 orang Bangla, bersembang. Yang tu yang boleh baca hadis ni sembang dengan Bangla. Saya tanya, you ada lesen motor? Dia kata tak ada. Habis you bawa motor, you tak kena tahan? Kena tahan. Habis dah kena tahan, macam mana boleh lepas ke? Boleh lepas kan? Suar sikit. Pandai. Sikit tu banyak mana? Saya tanya dia. Sikit tu bukan RM10 sah. Apa ada dalam beg, semua itu polis kasih ambil. Kalau ada 50 ambil. Kalau ada 150 ambil. Saya kata tu dia Pak aku pun polis ke, tapi insya-Allah duduk dalam pejabat, meninggal dah. Bukan semua, tapi ada duk buat tai ayam panu ni. Zalim tuan, zalim. Sembang lagi, tak habis cerita. Kami buat itu kedai ustaz, dia kata. Kami buat itu kedai 6 hari, kami buat kerja 6 hari. Satu hari berapa patut bayar? Kami 2 orang lebih kurang 100 lah, seorang RM50 upah kerja. Buat itu pasang pipe apa semua payah ustaz, itu payah. RM1 tak ada bayar. Orang itu Melayu ke itu Cina ke India? Melayu ustaz. Tapi kawan-kawan Melayu saya cakap, kata itu main judi punya orang. Muslimat rahmat Allah. Bangla 2 orang ni buat kerja di rumah dia, RM1 dia tak bayar. 4 kali pergi minta, daripada kata esok, dia kata minggu depan. Lepas tu pergi minggu depan. Sampai last sekali saya bukan boleh dengar benda lagu tu. Mana kedai dia? Pergi terus. Pergi terus. Saya berhenti kereta, Bangla turun, pergi tanya, kali ni kali keempat. Dia kata esok malam you mai. Esok malam kedai dia tutup, orang buka puasa. Dia suruh Bangla tu mai esok malam. Bangla tu mai kenyah masuk dalam kereta. Saya benda lagu ni aku tak boleh, aku panas. Saya turun kereta, saya pergi jumpa. Saya kata, abang, berapa kali mereka minta ke abang, abang tak bagi. Tak boleh buat begini, kita umat Islam, kita kena pegang janji dengan Nabi. Dia kata, oh encik ada tahu pasal ini ke? Mereka cerita kat encik ke? Iyalah, mereka cerita, kebetulan mereka tengah duduk repair rumah saya. Dia kata, mereka tak patut buat lagu ni, tak boleh cerita kat encik. Ini soal saya dengan mereka. Oi, marah, muka merah. Dia tak tahu kita pun jenis perongah lah. Hang naik syekh, aku boleh naik syekh. Muslimat dan rahmati dan dikasihi Allah. Tang dia punya hak, Bangla ni cerita ke orang lain, minta keadilan, dia marah. Tapi tang dia ni 4 kali lah dalam sebulan masa daripada habis projek yang mereka tolong buat. Yang tu dia buat tak tahu ya. Tuan-tuan, kita tunggu duit orang, kita geram.
Zalim tuan, zalim. Allah dia takkan lepas hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga dibawa datang seekor kambing yang mana tidak bertanduk untuk menanduk kambing yang dahulunya di dunia bertanduk. Ini hadis sahih. Nanti di akhirat kambing yang ada tanduk di dunia yang tebok kambing yang tak ada tanduk, dua-dua akan dipanggil mai balik. Kambing yang tak ada tanduk dijadikan ada tanduk, jadi qarna. Kambing yang dulunya ada tanduk dijadikan jalha, tidak ada tanduk. Yang tak ada tanduk dulu ada tanduk, tebok balik. Kemudian binatang-binatang ni akan bertukar menjadi tanah. Seperti yang Allah sebut di hujung suratul Naba, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari itu berkatalah orang-orang kafir, laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, kita jual kurma ada telung lipas. Jangan mereka tuan. Kalau kurma kita tu kita jual betul, ada 10,000 kotak keluar, hanya 5 kotak ada telung lipas, maka orang happy viralkan video ni, dia berdosa balik pasal dia tak siasat. Benda-benda lagu ni boleh jadi tuan-tuan. Saya mengajar Quran, satu Quran sebuah syarikat cantik, tiba-tiba sebahagian surah Al-Insyiqaq dan sebagainya tak ada. Surah Al-Insyiqaq tiba-tiba tak ada, banyak muka surat hilang. Surah Al-Haqqah bersambung dengan surah lain. Kita cek Quran tu, jangan terus kata habis syarikat ni buat keluar Quran rosak. Semak balik Quran hak keluar daripada syarikat tu dengan cetakan yang sama. Boleh jadi naskah ni satu yang salah, yang silap. Semak alhamdulillah, yang lain semua tak ada silap, satu ni. Jadi kena berhati-hati, kena berhati-hati. Yang buat zalim, yang jual benda lama, kemudiannya tiba-tiba ada benda yang duduk dalam benda lama tu, yang tu berdosa. Tapi kalau dia jual benda elok, cuma dia tak tahu, terlepas beberapa kita kata beberapa unit, yang tu rosak, maka yang tu jangan terus diviralkan, kerana nanti kita menzalimi perniagaan orang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh jadi yang di tangan orang lain elok, tak seperti itu. Boleh jadi daripada 10,000 hanya 5. Maka yang tu kena berhati-hati. Yang ni masalah tuan-tuan. Orang kita, ada orang dia minta kawan jadi penjamin dia, kawan jadi penjamin, dia lari. Bila dengar dia sudah naik jadi orang senang, dia buat kenduri bulan Ramadan, jamuan berbuka puasa. Tiba-tiba yang kawan dia jadi penjamin dia dulu, merengkuh duk bayar hutang dia, dia buat tak tahu, dia tak bayar. Dia sanggup buat kenduri buka puasa, yang kawan dia yang dia zalimi, dia lari hilang ke mana, kawan ni yang jadi penjamin kena terus bayar hutang dia, dia boleh buat selama. Muslimin muslimat dirahmati Allah, yang ni yang kita takut. Kita jadi mekanik, benda tak rosak kita kata rosak. Satu hari kita dah insaf, kita nak pergi cari balik ni 1,000 pengguna yang kita kata kereta dia rosak tang ni, padahal tak rosak. Jenuh nak pergi cari balik. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis tu cukup besar. Dan satu yang ingin saya sentuh juga, berkaitan dengan orang yang dizalimi ni, dia ada satu doa yang sangat mustajab, dipanggil doaul mazlum, doa orang yang dizalimi. Banyak kisah-kisah sahabat-sahabat yang mencatatkan perkara ini. Contohnya kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mana dia dipanggil oleh Marwan bin Al-Hakam kerana ada seorang perempuan, Arwa bin Uwais. Arwa ni, Arwa bin Aus,
memfitnah kononnya sahabat Nabi yang mulia ini telah mengambil sebahagian tanahnya. Lalu dia kata depan Marwan, aku yang nak ambil tanah ni selepas aku dengar Nabi SAW sebut, man akhadha shibran minal ard tuwiqahu, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil sejengkai daripada tanah dengan jalan yang zalim, akan dibenamkan dia, disangkutkan ke lehernya apa yang dia ambil ke dalam 7 lapis bumi. Aku nak ambil, kata Sa'id bin Zaid lepas aku dengar Nabi kata lagu tu. Sa'id bin Zaid salah seorang al-mubasysyirin bil jannah, yang dikhabarkan berita gembira di dunia lagi, dengan namanya disebut jelas sebagai ahli syurga. Aku nak ambil, dia kata kat Marwan, lepas aku dengar Nabi kata siapa ambil sejengkai tanah orang dengan jalan yang zalim, dia akan dibenamkan dengan apa yang dia ambil. Itu bayangan tanah ni pikat tang tengkuk dia, terbenam sampai 7 lapis bumi. Subhanallah. Lalu Sa'id bin Zaid doa pada perempuan ini, Arwa bin Aus. Dia kata apa? Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya perempuan ini bohong, dia tuduh aku, dia fitnah aku depan Marwan, kata aku ambil tanah dia, maka butakan mata dia. Fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha, matikan dia dalam buminya sendiri, dalam tanahnya sendiri. Sungguh perempuan ni mengikut riwayat hadis ni sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dia satu hari terkena penyakit buta. Allah takdirkan dia buta, dan ketika dia berjalan di dalam kawasan tanah dia sendiri, meraba-raba, dia jatuh dalam sebuah lubang, dia mati. Muslimin muslimat rahmati Allah. Yang ni yang kita nak elak daripada kita menzalimi orang. Kita ni kadang-kadang orang semua tak betul, kita yang betul. Main surau, main tarawih pun tak betul ya. Tu imam tua tu lah, aku kata letak jawatan, tak mau letak. Dia ingat. Baca lambat, dia bak kawan dia. Baca dengan lambat, dengan ketak-ketak, macam tolak pergi rebah buang menang. Dah apa tu? Ni tu. Dah lah masjid kita ni dalam, tak terkenal masjid kita. Tunggu nak lingkup dia. Masuk lingkup dia, masjid dia tu kalah dengan masjid orang lain bersudut pengimarahan. Dah lah masjid kita macam ni dalam, dengan aircon tak ada. Tu imam pula terketak-ketak ni, aku tak boleh orang tua ni. Balik rumah, bini hadapi sembahyang tarawih tanya, dia tak mau cerita lah, dia tak mau mengumpat, hari ni baru dengar hadis ni. Balik sampai rumah, bini tanya, siapa jadi imam bang? Ada lah orang tu jadi imam. Haji tu hampa tu dia lah, aku tak mau buka cerita. Haji tu siapa lagi? Ya, muslimin muslimat rahmati Allah, tak puas hati, kata imam pun tak puas hati. Tu bini tanya lagi, Bilal macam mana? Bilal bagus ni? Bilal macam biasa, Bilal kan melekat tu. Bilal dia banyak jenis ke tuan-tuan. Dia kalau hak mula dia Bilal kan melekat, tu masalah ni. Bilal hak sebulan puasa dia jadi Bilal, dapat kan melekat satu ya. Gajah duduk pun tak ada, gajah terlentang. Dia punya fadlan min Allah, dia fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu pasal kan melekat satu. Itu pun bukan gajah duduk, gajah terlentang. Kalau bagi RM30 sehari lain sikit, bunyi kuat sikit. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, sedap sikit dengar. Kalau bagi RM50 derah lagi. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, RM50. Tapi kalau bagi RM200, habis pecah mikrofon, kena ganti lain. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Salah banyak lagi bila RM30 ni. Bila akan melekat. Tapi bila kita tadi, alhamdulillah, saya ingat
RM150 boleh. InsyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Pi surau kata ke orang segi macam-macam. Esok pi buka puasa di masjid mana, payah makan kanji dulu. Kita ni jenis bedai nasi terus. Depa buat kanji dulu, pi makan kanji, pi pergi semayang. Habis semayang mai bedai nasi, aku mula dah belahak banyak kali masa tarawih. Jenis aku tu. Tak kena lah, semua tak kena. Dan semua tu walaupun dalam lawak, tapi hakikatnya kiraman katibin tak lepas dia. Dan itulah yang saya buat, itulah yang tuan-tuan perempuan kadang-kadang tak sedar. Kita menghabiskan pahala kita. Kalau mungkin kita mengharapkan kita jangan muflis, tapi kalau benda yang kita ada tiba-tiba orang ambil, fayu'ta hadza min hasanati, orang ni tiba-tiba mai ambil pahala kita. Dia ni mai wa hadza min hasanati, dia ni pula mai ambil pahala yang ni, kita dah tak ada apa. Tiba-tiba diambil orang. Di dunia kita susah, kita boleh lagi perisikan bilik walau sekilo 5 upah, boleh. Boleh lagi duk ambil upah tali reket walau 100 batang baru RM1, ya. Boleh lagi susah-susah, tapi di akhirat tak ada apa. Tunggu doa, tunggu hadiah orang yang ingat pada kita. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah, yang inilah kita kena berjaga-jaga. Jangan menzalimi orang, jangan buka aib orang, jangan buat benda yang melibatkan salah dengan orang, salah dengan Allah. InsyaAllah Allah itu Al-Afu, Tuhan yang maha memadamkan dosa. Salah dengan manusia, maka mereka akan ambil hak kita. Mereka pun mungkin tak ada nanti, mereka akan ambil hak kita, pahala kita. Bahkan takutnya bila habis pahala, dipikulkan dosa-dosa mereka atas bau kita yang memang telah banyak dosa, lalu akhirnya dilemparkan kita dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, saya rasa saya tak mau panjangkan. Kita mengharapkan supaya tarawih kita tahun ini menjadi tarawih yang terbaik dalam hidup kita. Di samping kita menambahkan amal setakat yang boleh, kita menahan diri daripada dosa yang tu pahala yang cukup besar. Berasa nak buat dosa, nak kata ke orang tahan, walau tak mampu semua, tahan sekali-sekala. Yang tu pahala lebih besar. Menahan diri daripada dosa lebih besar pahalanya daripada melakukan amal-amal sunat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita dalam menahan diri daripada dosa kerana takutkan dia, dan Allah mengampunkan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf kerana salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.